Sekejap Okey. Okey, so tadi tekanan atmosfera rendah sebab berat udara dia rendah. Bila berat udara dia rendah, maksudnya jisim dia rendah, jadi ketupatan ni pun rendah. Okey, so ketupatan udara dia rendah. Okey, yang ni, yang dekat pantai ni tekanan atmosfera dia tinggi sebab dekat situ apa? Berat udara dia Tinggi. berat udara dia tinggi banyak So bila berat udara dia banyak, okey apa jadi dekat ni? Jisim dia pun banyak, jadi ketupatan dia pun tinggi juga. Okey, so ketupatan dia pun tinggi. Mana okey, ketupatan dia tinggi. Macam itulah. Jadi jawapan apa tu? Mana tadi? So jawapan Ridwan salah So patutnya baca 5.1 ni ketupatan dia berapa ni? Tinggi. Okey, ketupatan dia tinggi, 5.2 ni rendah. Lepas tu tekanan dia pun patutnya 5.1 ni tekanan dia tinggi, 5.2 rendah. Kenapa pun salah ni? Nanti bila salah apa jadi? Nanti hubungan pun salah juga. Salah. Kan dah sayang. Okey, ni pun salah. Masuk pergi hubungan yang ni. Semakin tinggi ketinggian, semakin tinggi tekanan ni pun hubungan pun salah. Okey. Salah. So bila dah salah, siapa nak betulkan? Haris. Haris. Haris ada kat situ. Aicin. Okey. Haris. Semakin apa Haris? Respon. Adakah Haris? Kejap. Hilang pula. Hubungan ketupatan dengan ketinggian semakin semakin rendah ketinggian, okey. semakin tinggi ketepatan udara. Okey, boleh. Betul, okey. Semakin rendah ketinggian, semakin semakin tinggi. Semakin tinggi ketupatan udara. Okey. Kalau ikut logik ketinggian dululah kan, barulah ketupatan. Tapi sebenarnya dalam fizik kalau kamu tersilap, kamu buat ketupatan dulu baru ketinggian pun tak apa, tak kisah. Ayat tu macam pelik sikit. Janji hubungan tu macam betul lah. Okey, next. Nyatakan hubungan antara ketinggian dengan tekanan atmosfera. Siapa nak jawab ni? Izzat. Izzat. Oh, Izzat ada Izzat. Bang Jad. Okay, Izzat respon. Semakin tinggi ketinggian, semakin rendah tekanan atmosfera. Okey, betul. Semakin tinggi ketinggian, semakin rendah tekanan atmosfera. Okey, next. Okey, mengapakah suhu di atas puncak gunung lebih rendah berbanding di paras laut? Mana ni? Okey. Okey, kenapa suhu dekat puncak gunung dia sejuk, rendah? Ridwan jawab apa ni? Bukan Ridwan. Betul lah Ridwan jawab. Dia kata sebab udara sejuk ni lebih tumpat daripada udara panas. Okey. Ni salah ni kalau ni salah Okey, ada jawapan lain tak? Kenapa kat puncak gunung udara dia sejuk? Min jawab Min. Amin Gija jawab. Siapa nak jawab? Amin. Amin nak jawab. Okey, Amin jawab Amin. Apa dia Amin? Dia
Kenapa kat puncak gunung sejuk? Sebab apa? Amin. Sebab tekanan atmosfera rendah. Lepas tu suhu tekanan atmosfera rendah. Betul. Suhu dekat gunung rendah. Yelah, betul lah tu. Sebab bila tekanan atmosfera rendah, dia ada kaitan dengan suhu Bila tekanan atmosfera rendah, suhu pun rendah juga. Memang dia itulah dia punya hubungan dia. Okey, suhu dia rendah sebab tekanan atmosfera dia rendah. Okey. Jadi mana ke tadi? Wow. Okey, so kenapa suhu kat puncak gunung lebih rendah? Okey, mula kamu jawablah dulu. Okey, semakin tinggi yang tadi itulah, semakin tinggi ketinggian semakin rendah. semakin rendah. Semakin rendah tekanan atmosfera. Okey, itu satu markah. So, lepas tu markah kedua bila dah semakin rendah tekanan atmosfera, Semakin rendah suhu. Makin rendah suhu. Semakin rendah suhu. Okey. Satu markah. Itulah dia, sebab itulah sejuk. Sebab yelah tekanan atmosfera dia rendah kan, udara dia sikit. So sejuk lah. Okey. Udara dia sikit. Mana tadi? Sekejap Okey. Dah habis soalan nombor 5? Dah. Okey, habis dah. Okey, next kita pergi. Ya Allah, kejap Kita pergi nombor 6. Nombor 6. Okey, dia kata apa ni? Apakah yang dimasukkan dengan keradioaktifan? Nombor 6 tu cikgu suruh siapa kan nombor 6? Balkis. Balkis Okey, kita tengok Balkis punya jawapan. Kita tengok ni Nampak ke Balkis punya jawapan? Keradioaktifan kecil Kecil pun dah ni kan. Sekejap Boleh baca. Boleh baca. Okey. Keradioaktifan ialah proses perubahan atom-atom yang tidak stabil menjadi yang lebih stabil secara rawak dan spontan dengan memancarkan sinaran radioaktif. Nak bagi tak satu markah? Proses perubahan atom-atom yang tak stabil menjadi. Bagi. Okey, Tak boleh. dia macam betul kan? Okey, jawapan dia macam betul. Tapi cikgu tak nampaklah perkataan apa yang penting tu? Pereputan. Ni yang mereput. Salah ni. Alah. Itulah tak dapat lah. Markah 1. Okey, dia kena ada perkataan mereput tu. Itu yang penting, mereput tu. Boleh? Boleh. Okey, so jawab kat situ. Proses pereputan, okey. Mereput. Nukleus yang tak stabil dia akan mereput. Proses pereputan nukleus yang Tidak stabil. Yang tak stabil. Bila dia tak stabil so dia akan mereput. Bila dia mereput tu dia akan buat apa? Dia akan memancarkan kan sinaran apa? Dengan radioaktif. Dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okay, sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus lebih stabil. Okey. Next, bandingkan kekuatan medan magnet. Okey. Kekuatan medan magnet dia kata rajah 6.1 dan 6.2 mempunyai kekuatan medan magnet pula, bukan medan magnet. Medan apa ni? Elektrik. Medan elektrik yang sama. Okey, betul, satu markah. Sebab apa? Medan elektrik dia sama sebab dua-dua ni rajah 6.1 dengan rajah 6.2 ni dia apa?
dia kata apa? Menunjukkan pesongan pancaran radioaktif yang berbeza di dalam medan elektrik yang disambungkan kepada voltan lampau tinggi je 300 watt. Dia sambung dengan 300 watt pula silap, 3000 watt. Dia punya voltan lampau tinggi dia. Okey, so dua-dua tu medan elektrik dia samalah. Faham ke? Faham. Faham, okey. So tadi betul. Okey, next. Bandingkan saiz pesongan pancaran radioaktif. Jawab apa ni? Soalan tanya apa ni? Oh, bandingkan jenis cas pancaran radioaktif itu. Okey, dia kata jenis cas pancaran radioaktif darjah 61 ialah cas positif dan 6.2 ialah negatif. Okey, betul. Sebab apa? Sebabnya tengok 6.1 ni. Tengok 6.1 ni dia punya sinar dia tertarik dengan terminal negatif. So kalau dia tertarik dengan terminal negatif ni, maksudnya sinar ni adalah sinar cas positif kan. Dia tertarik dengan negatif. Okey, yang ni tertarik dengan terminal positif lah. Maksudnya ini sinar cas Negatif. negatif. So jawabnya macam itulah. Okey, darjah 61 sinar cas dia positif, 6.2 manakala sinar 6.2 pula sinar cas dia negatif. Okey, next. So betul lah jawapan ni Okey, mana jawapan tadi? So betul. Okey, next kita pergi jisim pula, jisim pancaran radioaktif. Okey, tengok siapa yang melencong banyak? 6.1 ke 6.2? 6.1. 6.2. Nampak 61 ke 62 yang betul-betul dia melencong, bukan melencong, ya dia terpesong. Pesongan tinggi mana 61 ke 6.2? 6.2. 6.2. Dia jawab lah. Okey. Kalau dia macam ni, tengok 6.2 ni, kalau macam ni, ni kita panggil dia pesongan dia lebih terpesong dia lebih terpesong. Sebab tu dia kejap dia dah pesong dah. Okey, lebih terpesong. Tapi macam ni tengok dia jauh baru nak pesong kan. So bila jauh baru nak pesong, maksudnya dia kurang terpesong lah. Okey. Dia kurang terpesong. Okey. Kenapa dia kurang terpesong? Sebab dia berat. Jisim tinggi. Yes, jisim dia tinggi jisim dia tinggi. Dia berat sangat. So bila dia berat sangat, jisim dia besar, jadi dia susah nak terpesong. Yang ni pula yang senang terpesong ni, lebih terpesong ni sebab jisim dia ringan, okey. Jisim dia rendah. Okey, so jawapan dia, okey tengok jawapan ni. Apa tadi soalan tadi? Oh, bandingkan saiz pesongan. Okey, so saiz pesongan pancaran radioaktif darjah 61 lebih kecil berbanding dengan 6.2. Okey, betul. Okey, saiz pesongan dia kecil. Lagi dia punya ni pula bandingkan jisim pancaran radioaktif darjah 6.1 lebih berat berbanding dengan darjah 6.2. Lebih berat kan, sebab tu dia susah nak terpesong Okey, bolehlah 1 markah. Patutnya kalau jisim dia bukan lebih berat, dia lebih apa ni? Dia lebih tinggi. Nak bagi tak markah Tak nak. Tak nak lah, istilah salah. Okey, jisim tinggi rendah macam tu. Faham? Okey, okey, next hubungan pula. Semakin apa hal lah ni berat jisim ni, bukan semakin berat jisim le, semakin apa ni? Bertambah.
Semakin tinggi ataupun semakin bertambah. Okey, semakin tinggi jisim, semakin berkurang saiz pesongan dalam medan elektrik. Okey, betul. Tapi itulah semakin berat tu salah, semakin tinggi jisim. Okey, ni nyatakan satu kaedah untuk meningkatkan saiz pesongan. Dia kata mengurangkan jarak di antara plat. Betul ke? Betul. Okey, boleh 1 markah. Ataupun kamu boleh cakap tambahkan lagi. Sekejap Okey, tambahkan lagi voltan lampau tinggi. Boleh. Okey, sebab dia sebab dia kalau tambahkan voltan lampau tinggi ni sebab nak tingkatkan kekuatan medan elektrik. Okey, boleh 1 markah. Tapi kalau kamu kata mengurangkan jarak antara plat, reason dia dapat meningkatkan kekuatan medan elektrik. Sekejap, jarak antara 2 plat ada kaitan ke? Dia nak bagi senang terpesong je kan, betul tak? Betul. So, kalau kamu kata nak mengurangkan jarak antara plat ni, kamu jawablah jawab apa apa tadi ya? Nak bagi senang terpesong, nak memudahkan pesongan, nak memudahkan pesongan. Tu ya. Sebab dia nak memudahkan pesongan. Okey, sebab jarak dekat kan? Faham ke? Faham. Okey. Tapi kalau kamu jawab tambahkan voltan lampau tinggi ni, boleh jawab ni. Meningkatkan kekuatan medan elektrik. So kalau macam ni dia dapat apa? Dia dapat 1 markah. Yang ni dia tak dapat lah sebab reason dia patutnya nak memudahkan pesongan. Okey. Next, kita pergi mana pula? Soalan nombor 7. Nombor 7 siapa jawab Bang Jack. Izzat. Okay, Izzat nombor 7 mana Izzat? Okay, nampak ke Izzat punya ni? Okay, apabila switch ditutup, apa kuantiti fizik apakah? Okay, kuantiti fizik apakah yang diukurkan oleh voltmeter? So semua orang tahu voltmeter diukur, voltmeter ukur apa? Voltan. Beza keupayaan pun boleh. Nampak ke jawapan Izzat Nampak. Ni cikgu dah adjust dah gambar apa, dia punya brightness gambar pun. Okey. Next. Sekejap. Okey, ni juga. Tentukan beza keupayaan apabila arus dia 0 ampere. So kalau nak tahu arus dia 0 ampere, mana 0 ampere ni kan kosong. So kamu kena bawa line tu pakai pembaris straight sampai mana ni? Dia akan tunjuk mana? Sekejap. Ni tunjuk mana ni? Mana? 1.5. Okey. So dia akan tunjuk 1.5 volt. Jadi jawapan Izzat betul 1.5 volt. Okey, next. Okey, apakah kuantiti fizik yang mewakili 1.5 volt ni? Apa benda sebenarnya tu? Bila arus kosong 1.5 volt kan? Dia sebenarnya apa? Sekejap. Dia sebenarnya? Sekejap kita ke voltan. Salah. Salah. Cepat ada. Tanya apa ni? 1.5 volt ni mewakili apa ni? Ni daya. Dia daya. Dia apa Jack? Daya elektromotif. Electromotive force. Nombor English punya, electromotive force.
Itu tengok skema. Motive force. Pandai Aris. Oh, okey. Ataupun dalam bahasa Tengok Melayu ni skema. apa? Bahasa Melayu. Apa maksud dia Aris? Bahasa Melayu apa? Translate bahasa Melayu. Daya elektromotif. Daya? Terangkan Aris. Apa daya tu? Daya Aris apa? terangkan Aris. Daya Aris gerak macam Daya elektrik. Daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik. Elektrik. betul. Kalau susah sangat kamu buat je D, G, E. Satu markah D, G, E. Okey. Tapi itulah jawab English pun tak apa. Okey. Betul. Skema. Betul. Ada pula skema kat situ. Pandai kau orang cari skema Aris ni. Habis rajin cari skema. Masa dia belajar lah tu. Okey. Oh, buat. Tu Okey. pembalas lah bukan belajar. So ni Malah berfikir. malah berfikir. Nak cek jawapan. Dia nak check jawapan ni dulu. Salin je tu. Oh, so habis kita boleh bagi je soalan essay lah kot Boleh. Boleh. Semua. Nanti jawapan ni semua Inggeris dah. Oh, semua. Semua bagi kat dia. Okey. Tapi kita translate bahasa Melayu lah. Okay, next. Cadangkan. Mana dulu? Cadangkan pengubah suaian yang boleh dilakukan kepada bateri kapal terbang. Kawalan jauh supaya dia dapat diterbangkan dengan lebih tinggi. Okey, rotan yang digunakan. Kita jawab. Ya, betul. Izzah jawab ni, rotan dia tinggi. Mesti dah tinggi kan. Okey, reason dia supaya meningkatkan tenaga bateri. Kita bukan panggil tenaga bateri, kita panggil tenaga elektrik. Mana ada tenaga bateri kan? Okey, meningkatkan tenaga elektrik ya. Okey, ataupun nak jawab jawapan lain boleh jawab apa? Supaya kuasa tinggi pun boleh juga. Okey, supaya kuasa tinggi. Okey, next. Ni pula. Bintangan dalam. Bintangan dalam. Izzat jawab apa ni? Bintangan dalam yang lebih kecil. Ya ke? Okey, betul. Bukannya Betul. lebih kecil. Kenapa dia jawab bateri yang lebih kecil? Tu ada bateri lah tepi dia. Tulis bateri. Bintangan bateri dia. Sepatutnya bukan bintangan bateri, bintangan dalam. Bintangan dalam bateri. Yang lebih kecil. Okey, untuk meningkatkan voltan. Okey, betul satu markah. Okey, macam mana nak tahu kenapa bintangan ni kena pakai bintangan yang rendah? Bintangan dalam, yang rendah. Sebab dia pakai formula apa V sama dengan Okey, bintangan dalam. Bintangan dalam ni yang kecil tau, bukan yang bintangan berkesan. Ni bintangan dalam. Bintangan dalam formula dia apa? Daya gerak elektrik kan. E sama dengan I. Bintangan bintangan dalam kan. Okey, cikgu nak tengok hubungan ni. Ni. Okey. Lepas tu bintangan berkesan ni E dengan I. So dia nak tengok bintangan dalam ni. So bintangan dalam sama dengan E per I tolak dengan bintangan berkesan. Okay. So cikgu nak, kalau hubungan antara bintangan dalam ni Okey. Kalau hubungan antara bintangan dalam dengan arus, apa hubungan dia? Kadar songsang. Okey, so kalau kamu nak tingkatkan arus, bagi tu memang nak bagi arus dia tinggi kan. So kamu kena rendahkan dia punya bintangan dalam sebab jawapan dia
bintangan dalam dia kena rendah. Okey, kamu boleh jawab kat situ. Kenapa nak bintangan dalam rendah? Supaya nak arus tinggi. Ataupun kamu boleh jawab, okey tengok ni pula hubungan B sama dengan IR. So bila apa hubungan antara arus dengan voltan ni? Kalau arus dia tinggi, berkaitan langsung. So bila arus tinggi, voltan pun tinggi kan? So kamu boleh jawab nak arus tinggi ataupun kamu boleh jawab nak voltan tinggi. Okay? Sebab tu kita nak bintangan dalam ni rendah. Faham ke? Faham. Okay, next. Okay, jenis bateri yang digunakan. Tidak jawab apa bateri yang boleh dicas semula. Okey, betul, 1 markah. Tahan lebih lama. Okey, betul, 1 markah. Ataupun kamu nak jawab jimat kos pun boleh kan, jimat kos. Tak payahlah nak beli banyak bateri kan. Beli bateri yang boleh Betul. kan. Ya, betul. Okey, settle yang itu. Next, last, nombor 8. Nombor berapa sebenarnya? 9.42 dah. Okey, nombor 8. Nombor 8 suruh siapa? Subur. Sabrina. Oh, dan nama diorang sama tak? Sama-sama. Susah. Satu keliru. SS. Sama-sama. Okey. Okey, nyatakan takat didih. Okey, Sabrina jawab 100 darjah Celsius. Okey, betul. 100 darjah Celsius. Okey, next. Ni dah macam tajuk kimia kan. Okey, kalau garam kalau garam tambah dalam air, lukiskan graf pemanasan yang baru. Okey, kamu tahu takat didih air tulen 100 darjah Celsius. Tapi kalau takat didih air tulen campur dengan garam, dia akan jadi berapa? Tambah. Dia akan lebih daripada 100 kan? Mungkin dia 101 ke ataupun 100 darjah Celsius ke, betul tak? Okey, so bila nak buat kat sini, sekejap so buatlah kat sini. Okey, ni mungkin kat sini 101. So kamu tingkatkan dia macam ni, macam ni. So dia tunjukkanlah ni 101. Faham ke? Faham. So betul lah jawapan ni. Jawapan Sabrina ni. Nak tak buat eksperimen ni? Kalau kamu letak garam nanti takat didih dia tak dapat 100 tapi dia akan lebih sikit. Nak tak buat eksperimen ni masa sains PT3? Tak. Nah. Tak. Tapi macam tu lah Okey, terangkan jawapan anda. Okey. Jawab apa ni Sabrina? Banyak tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan antara zarah-zarah tersebut. Okey, betul, 1 markah. Nampak tak jawapan ni Sabrina ni? Nampak. Nampak. Bila dah letak garam, so banyaklah lagi zarah-zarah dia, betul tak? So nak pecahkan ikatan zarah-zarah tu, kamu kena banyakkan lagi tenaga haba lah. Okay. Tapi dia jawapan memecahkan ni salah ni. Sepatutnya apa? Ayat kimia pun tak boleh kan buat perkataan memecahkan. Sepatutnya apa? Dia kena buat perkataan apa ni? Mengatasi. Perkataan mengatasi Bukan dia kasih pecah ikatan, dia mengatasi ikatan antara zarah tersebut. Okey. Apa lagi next? Okey. Ni pula hitungkan haba pendam. Pakai formula apa ni? Q sama dengan M, L. So nak cari haba pendam ni L. L sama dengan Q per M. So kita buat untuk cecair K. Cecair K ni tenaga dia 54 bahagi dengan jisim 0.25. Okey, kita tengok jawapan Sabrina je. Okey, 54 bahagi 0.25. Dapatlah 216.
Nampak ke jawapan Sabina Pak. Nampak. Okey, dia punya unit 54 joule. Ni 0.25 kg. So jawapannya joule kg negatif 1. Okey, betul. Okey, settle. Lepas tu kita buat L pula. L 82 joule bahagi 0.25 kg dapatlah 328 Okey, betul. Okey, jawapan akhir penting ada unit tapi yang atas ni kalau tak nak buat unit pun tak apa. Yang penting akhir kena ada unit lah. Tapi cikgu sarankan buatlah unit atas ni supaya kamu tahu jawapan akhir tu unit dia apa. Faham ke? Faham. Faham. Okey. Okay. M pula M. M 200 joule bahagi dengan 0.25 kg. Okey, dapat 800 joule kg negatif 1. Okey, betul. Okey, lepas tu soalan tanya apa pula? Okey, nyatakan takat didih cecair penyejuk yang sesuai. Ni sebenarnya penyejuk apa ni sebenarnya? Baru nak tengok penyejuk. Ni adalah penyejuk. Tak ada gambar penyejuk. Cuba tak scan ke? Ni gambar apa? Oh, cikgu lupa nak. Allah, patutlah. Ni gambar apa kelas? Gambar aircon Betul. Kan. Dia ada soalan sebelum ni. Soalan sebelum ni apa dia tanya apa? Apa yang dimasukkan dengan kondensasi? Okey. Tengok balik jawapan Sabina. Mana kejap So kondensasi adalah proses perubahan jirim daripada gas kepada cecair. Okey, betul, 1 markah. Okey, so tu sebenarnya gambar aircon. Sekejap Cikgu ni tengok balik gambar aircon kat mana. Pula lupa. Aduh. Sekejap Boleh. Lupa nak ni. Okey. Tak apa, aircon tu pakai konsep apa sebenarnya? Siapa tahu? Aircon pakai konsep apa? Kenapa dia boleh sejuk? Respon dia pakai apa? Mana ke? Ya Allah. Siapa tahu aircon pakai konsep apa? Kenapa dia boleh sejuk? Tahu tak? Tahu ke tak tahu aircon? Fakrul. Okey, bayangkanlah ni aircon kan. Dia kan bentuk ada peti kan. Okey, kenapa dia boleh sejuk dalam ni? Sebab dia keluarkan haba. Faham tak? Aircon ni dia keluarkan haba daripada peti tu. Itu yang buatkan peti tu sejuk. Dia keluarkan haba. Okey, dia keluarkan haba daripada peti tu yang buatkan dalam peti itu sejuk. So macam mana nak keluarkan haba? Dia mesti letak apa? Dia mesti letak ejen Penyejuk. yes, dia letak ejen penyejuk. So dalam aircon ni dia letak ejen penyejuk CFC kan? CFC ke HFC CFC. 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 Chloro
C. Chlorocarbon. Fluorocarbon. Okey, fluorocarbon. Fluorocarbon. Macam mana spelling dia? Tapi CFC lah, nanti kamu tengoklah spelling dia mana. Fluorocarbon ni. Okey. Jadi macam mana nak bagi CFC cecair dia cecair tau, dia cecair CFC. So macam mana nak bagi cecair CFC ni, CFC ke HFC? Cikgu rasa HFC lah. Kan? Tu bukan peti sejuk. Carbon. HFC. Tu peti sejuk. Okey. So macam kenapa nak letak cecair HFC ni, sebabnya dia boleh serap haba, okey? Dia boleh serap haba dalam peti ni. Okey, so dia boleh serap haba dalam peti. So bila dia serap haba dalam peti, nanti jadi apa? Nanti cecair tu bila dia serap haba, cecair HFC tu bila dia HFC. Okey, so bila dia serap haba, dia akan tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi wap, man. So ni dah konsep apa dah ni? Cecair tukar jadi wap. Ini konsep apa? Ni konsep proses apa ni? Ni proses penyejatan. Betul tak? Proses penyejatan. Betul. So bila proses penyejatan, cecair ni dia serap haba dalam peti ni jadi wap. So bila dia serap haba, so dah tak adalah haba dalam peti ni. Sebab dia bawa haba tu keluar daripada peti. Tu yang ada nama dia, konsep dia penyejatan ni boleh memberi kesan penyejukkan. Okey, dia boleh memberi kesan penyejukkan sebab dia serap haba dan bawa haba tu keluar daripada peti. Sebab tu dalam peti ni jadi sejuk. Okey. So tinggallah udara sejuk dalam peti ni. Boleh ke? Lepas tu udara Boleh. sejuk. So dalam Boleh, peti, boleh. dalam peti aircon ni pula dia macam ada kipas. So nanti dia tiuplah udara sejuk tu keluar. Tu yang dalam bilik kamu tu rasa sejuk. Kan kat rumah rasa sejuk kan? Betul. Sebab dia dah keluarkan haba daripada peti ni. So yang tinggal udara sejuk. So nak keluarkan haba mesti ada something untuk serap haba dalam peti ni. So dia letak cecair hydrofluorocarbon ni untuk serap haba. So nanti kalau dia serap haba mesti dah jadi wap kan. Tu yang proses penyejatan tu. Boleh ke? Boleh. 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 So sekarang ni kamu nak cecair yang mana supaya Kat dia microwave tu. dia cepat tukar jadi wap? Kamu nak takat didih yang mana? Yang rendah ke yang tinggi ni? Supaya dia boleh tukar jadi wap. Cecair yang mana? Respon. Ye. Mestilah kalau takat didih yang tinggi, Nah. kalau takat didih yang tinggi nanti dia perlukan tenaga haba, dia perlukan suhu yang tinggi baru dia boleh mendidih. Baru mendidih pula. Kalau takat didih, sekejap cikgu rasa macam dah less than 1 minute dah pun. Sekejap, kalau takat didih tinggi, dia perlukan Haba. suhu